عبده ورسوله لا نبي بعده قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita dapat bertemu lagi setelah sebulan kita bercuti. Walaupun kuliah sebenarnya ada saya dan beberapa rakan saya dan saya jalankan secara online. Okey, terutamanya kuliah-kuliah guru majlis. Maka tafsir ni untuk Istimak Jumaat ada kami buat di Studio Isnad, ada disiarkan di Facebook Jabatan Mufti, dan begitu juga kelas kita yang Talbisul Iblis tu, yang Ahad tu, yang tu pun bawa guru majlis juga. Jadi yang tu pun ada juga saya buat hari tu, seminggu sekali. Cuma saja saya ingat tak ramai tengok kot. Jadi disebabkan tu tak apa, tak ada masalah. Kita akan ulang balik lah. Yang tadi pun dekat Istimak Jumaat pun saya ulang balik yang saya dah sebutkan online tu. Dan begitu juga dengan kelas kita Talbisul Iblis hari Ahad tu pun, InsyaAllah saya akan mula balik dekat mana last kita tinggal sebelum PKP dulu. Okey, sebab saya ingat online tak ramai tengok pun lah. Baik, ada pun tafsir kita juzuk 3 ni, Alhamdulillah buku pun dah sampai. Sebenarnya buku hari tu sampai betul-betul sebelum PKP ya gitu. Sampai-sampai je PKP. Okey, jadi sebab tu saya ingat Alhamdulillah pihak masjid dah bagikan semua. Dan insya-Allah kita akan sambung mana yang kita tinggal hari tu, iaitu pada kali terakhir kita habis hingga ayat ke-60 daripada surah Ali Imran. Okey, kita habis ayat 60. Maka hari ini insya-Allah kita sambung ayat ke-61. Okey, yang mana pada sebelumnya ayat 59 dan ayat 60 muka surat 206. Okey, muka surat 206. Yang mana ayat 59 dan juga ayat ke-60 tu, Allah Subhanahu wa taala dalam kerangka ayat ni membincangkan berkenaan dengan kepincangan akidah yang dihadapi oleh golongan Nasrani. Nasrani ni kita dah sebut kenapa dia beri nama Nasrani, sebab daripada perkataan Nabi Isa alaihissalam, man ansari ilallah, siapakah penolong aku menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada perkataan itu muncul perkataan Nasara. Okey, Nasara ataupun Nasrani dalam bahasa kita sekarang, bahasa moden ni sekarang, mereka lebih dikenali sebagai agama apa? Agama Kristian. Maka dalam ayat 59 ni Allah Subhanahu wa taala membincangkan di antara kepincangan akidah orang-orang Kristian adalah mereka menyebutkan bahawasanya Nabi Isa alaihissalam adalah Allah Subhanahu wa taala. Okey, mereka kata Nabi Isa tu Allah ke anak Allah? Dua-dua. Dia kata Tuhan dalam bentuk anak, sebab akidah dia Allah Subhanahu wa taala menjelmakan dirinya dalam bentuk Nabi Isa. Ceritanya gitu. Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah, ini akidah syirik lah. Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam rahimnya Maryam dan dilahirkan sebagai Tuhan dalam bentuk manusia. Itulah dia Isa alaihissalam. Maka Isa ni anak Tuhan ke? Ya dan tidak. Ya dalam erti kata dia Tuhan dalam bentuk anak, tetapi dalam masa yang sama dia juga adalah Tuhan. Okey, jadi apa dia tashkik ataupun apa dia masalah yang ataupun apa dia dalil dalam Al-Quran yang dia cuba timbulkan untuk nak memperkukuhkan akidah dia ni, iaitu mereka kata Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Isa alaihissalam daripada kalimah dia, daripada perkataan dia. Okey, bila kita sebut perkataan kalimah Allah, bila kita sebut perkataan yang keluar daripada Allah Subhanahu wa taala, dah tentulah kita kata perkataan itu adalah sebahagian daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Perkataan itu sebahagian daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Al-Quran, kita kata Al-Quran itu yang mushaf tu lain cerita lah. Tetapi kata-kata yang direkodkan dalam mushaf itu adalah sebahagian daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata-kata. Allah sifat dia kalam, dia berkata-kata. Jadi kata golongan Kristian ni, kalau Nabi Isa itu adalah kalimah Allah,
kalau Nabi Isa itu adalah perkataan Allah, perkataan Allah adalah sebahagian sifat Allah, maka Nabi Isa pun adalah Allah. Okey, itu dia punya apa? Dia punya sifir dia. Itu dia punya, nak kata falsafah pun boleh jugalah kita panggil. Dia tak silap saya syllogism dalam dunia falsafah panggil. Okey, kalau perkataan itu sebahagian daripada Tuhan dan Nabi Isa itu adalah perkataan Tuhan, maka Nabi Isa adalah Tuhan. Kan masa tingkatan 5 dulu ada kita belajar ilmu logik lagu tu kan. Jadi dia punya logik dekat situ. Okey. Lalu di dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala Allah Subhanahu Wa Taala merungkaikan keraguan ataupun kepincangan akidah yang dipegang oleh golongan Kristian ni, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala kata sesungguhnya Nabi Isa alaihissalam itu diciptakan Allah sama macam Adam alaihissalam diciptakan Allah. Dekat sini satu hujah yang kuat. Kenapa kita kata satu hujah yang kuat? Sebab Allah nak tunjuk di sini bahawasanya kamu sebut Nabi Isa itu sebagai Tuhan sebab dia tak ada ayah. Habis tu Nabi Adam macam mana? Nabi Adam lagilah hebatnya sebab Nabi Isa alaihissalam dia tidak ada ayah tapi dia ada mak, betul tak? Mak dia Maryam binti Imran. Dia ada mak. Nabi Adam alaihissalam tak ada ayah, tak ada mak, dan Allah Subhanahu Wa Taala menyamakan penciptaan mereka, yang mana kata Allah Subhanahu Wa Taala Allah menjadikan daripada tanah, lalu Allah sebutkan kepada tanah tu jadilah, kun, jadilah, maka tanah itu mematuhi arahan Allah, tanah tu menjadi manusia. Sama macam Nabi Isa alaihissalam, Allah sebutkan alqaha ila Maryam, Allah sebutkan kepada Maryam jadilah, maka tubuh Maryam tu taat mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, jadilah di dalamnya Nabi Isa alaihissalam. Bukan perkataan Allah tu berubah jadi manusia, bukan. Bukan perkataan Allah tu berubah jadi Nabi Adam, bukan. Tak. Tetapi bila Allah sebut jadilah, inilah kita kata kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia kata jadilah, in arada syai'an ay yakula lahu kun fayakun. Apabila dia berkehendak ke atas sesuatu, dia kata jadilah, maka jadilah ia. Jadi Nabi Isa alaihissalam tak terlepas daripada perkara ni. Okey, jadi di situ ada sedikit sindiran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, nak sebut kata bukan saja Isa saja, tetapi Adam alaihissalam pun Allah ciptakan dengan cara yang lebih kurang sama. Okey, jadi kalau Adam, tanya pada orang Kristian, Adam tu Allah ke bukan? Dia kata bukan lah. Adam adalah Nabi. Maka kalau Adam dijadikan dengan cara yang sama dengan Isa, dan mereka kata Adam adalah Nabi, maka Isa pun adalah Nabi juga. Okey, jadi ni dalam ayat 59 dan kemudian 60 ni, secara ringkasannya itulah yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah rungkaikan akidah mereka. Baik, hari ni kita masuk ayat mubahalah. Okey, satunya berkenaan dengan ayat mubahalah ni. Dalam peristiwa mubahalah tu, peristiwa tu berlaku betul sebab Quran sebut. Tetapi kata Al-Imam Ibn Taymiyah, dia kata ayat Quran berkenaan mubahalah itu sahih, tetapi hadis-hadis berkenaan mubahalah tidak ada yang sahih. Jadi dia kata cerita mubahalah ni setakat yang kita tahu, yang disebut dalam Quran yang tu saja. Ada pun yang bawa dalam hadis-hadis, dalam bawa beberapa riwayat yang cerita ketika terjadi mubahalah ni, saya terjumpa perkara ni sebab golongan Syiah dia suka guna hadis mubahalah ni. Okey, bukan ayat mubahalah, hadis mubahalah. Sebab apa? Sebab dalam ayat mubahalah ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut, apa disebut kat sini? Kita tengok. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum. Yang bermaksud, dan sesiapa yang membantah kamu berkenaan Isa alaihissalam sesudah datang kepada kamu ilmu, maka katakanlah kepadanya, marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, isteri-isteri kami dan isteri-isteri kamu, diri kami dan diri kamu, kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah
dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang yang berdusta. Yang ni ayat Quran. Sahih tak? Tanya buat apa? Tapi hadis Nabi SAW ada riwayat yang sebut bahawasanya ketika mubahalah ni Nabi ajak panggil Ali, Fatimah, Hasan dengan Husain sahaja. Okey? Ada riwayat yang sebut ketika nak mubahalah ni, saya ulang balik, Nabi panggil Ali, Fatimah, Hasan dengan Husain. Jadi macam saya sebut tadi, kenapa pihak Syiah suka kepada riwayat hadis berkaitan mubahalah? Sebab mereka nak buktikan, mereka kata keluarga Nabi yang Nabi bawa untuk perkara yang penting ni, Nabi tak panggil pun isteri dia. Itu politik dia. Faham tak? Itu politik dia. Dia kata untuk nak bermubahalah dengan orang Kristian ni, Nabi tak panggil pun para isteri, menunjukkan para isteri bukan ahlul bait. Itu politik dia. Okey? Jadi dia kata Nabi panggil siapa? Nabi panggil Ali, Nabi panggil Fatimah, Nabi panggil Hasan dengan Husain. Yang tu yang dipanggil. Isi-isi Nabi SAW tak panggil, maka dia kata hak yang ni menunjukkan bahawasanya isteri Nabi bukan sebahagian daripada keluarga Nabi. Okey, sebab tu kita kata riwayat-riwayat hadis berkaitan dengan mubahalah, kata Ibn Taymiyah, dia tak jumpa riwayat yang sahih. Yang ada dalam Quran ni saja. Okey, apa dia mubahalah? Saya ingat sebelum PKP lu ada kita sebut panjang lebar. Apa dia mubahalah? Mubahalah ni adalah berlaku di antara dua pihak yang memang tak boleh nak bersetuju pendapat langsung. Okey, dua pihak yang tak boleh bersetuju pendapat langsung, lalu mereka bertemu dan mereka bersumpah bahawasanya mereka benar, dan kemudian mereka minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar ditimpakan laknat ke atas orang yang salah ataupun orang yang berdusta. Okey, jadi kes mubahalah ni, kes kecil ke kes besar? Kes besar, sebab minta Allah laknat siapa yang berdusta. Sebab tu saya memang ada khilaf dalam bab ni, tapi saya lebih kepada berpandangan, saya setuju pada pandangan mubahalah ni cuma boleh dilakukan di antara orang yang akidahnya benar-benar sahih bersama dengan orang akidah yang memang akidah dia sesat sungguhlah. Okey. Kalau dalam bab-bab furuk, bab-bab fiqh, tak payah nak mubahalah lah tuan-tuan. Takkan dalam bab-bab furuk kita nak minta Tuhan laknat kita? Betul tak? Umpamanya dalam bab barangkali ada orang khilaf, lepas solat, dalam keadaan lepas solat tu nak doa tu boleh angkat tangan ke tak boleh angkat tangan? Bab khilaf tuan-tuan. Khilaf pula, khilaf muktabar. Ada orang kata Nabi doa tak angkat tangan, tak payah angkat tangan lah. Tapi saya lebih kepada pandangan umumnya ayat, umumnya hadis, Allah Subhanahu Wa Taala malu untuk menolak doa orang yang berdoa dengan mengangkat tangan, dan dia tidak khususkan waktu bila-bila pun tak apa. Tapi ala kulli hal perkara khilaf. Jadi benda macam ni di antara dua ahlu sunnah wal jamaah, di antara dua-dua orang yang ikut hadis, di antara kefahaman hadis yang sedikit berbeza, takkan sebab tu kita doa siapa di antara kita yang salah Tuhan laknat. Baloi ya. Okey, jadi mubahalah ni satu perkara yang berat, satu perkara yang besar. Sebab tu saya lebih setuju, sebahagian ulama akidah sebut mubahalah ni boleh dengan orang yang berlawanan agama ataupun akidah saja. Okey, berlawanan akidah ni umpamanya saya ingat dulu sebelum PKP saya sebut sebagai contoh, ada riwayat yang sebut Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah pernah mubahalah dengan Ibnu Arabi As-Sufi. Okey, Ibnu Arabi ni memang dia punya kesesatan dia bukan sikit-sikit lah. Bukan maksudnya Ibnu Hajar kata doa tak angkat tangan, Ibnu Arabi kata angkat tangan. Dah. Dia bukan masalah tu. Dia masalah Ibnu Hajar Al-Imam Jalil Amirul Mukminin fil Hadis, pengarang buku Fathul Bari dan juga Bulughul Maram dan sebagainya tu. Dia akidah kita lah, akidah Ahlussunnah lah. Tetapi Ibnu Arabi ni akidah dia adalah kita ni semua tak wujud. Kalau siapa ingat dulu saya cerita, akidah Ibnu Arabi ni dia kata kita ni semua tak wujud. Yang wujud hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang wujud hakiki adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni dia panggil istilah dia, kita cuma wujud majazi. Majazi maksudnya kiasan. Maknanya segala dunia, segala realiti yang kita tengok ni semua ni tak wujud. Semua ni tak wujud. Orang ni tak wujud, tonton tak wujud, saya tak wujud, mic tak wujud, kameraman tak wujud belaka.
Masjid ni tak wujud. Kita semua pada hakikatnya dalam khayalan ataupun dalam bayangan, yang pada hakikatnya semua kita ni adalah sebahagian daripada zat Allah. Na'udzubillah min zalik. Ini akidah Ibnu Arabi. Okey, dia panggil sebagai, dia disebut istilah tu wujudul wahid. Kemudian anak murid dia yang mempopularkan istilah ni, dia panggil sebagai wahdatul wujud. Yang tu saya ingat sampai sekarang pun negara kita dalam bab wahdatul wujud ni tak selesai betul lagi kan. 2-3 tahun muncul muncul orang duk kata wahdatul wujud. 2-3 tahun duk muncul. 2-3 tahun duk muncul. Orang keluar duk kata sembahlah aku dan sebagainya. Saya ingat 3-4 tahun paling kurang mesti keluar je orang wahdatul wujud ni. Yang tu asas pada fahaman wahdatul wujud. Okey, jadi Ibnu Hajar dia bermubahalah dengan Ibnu Arabi ni. Dan apa yang terjadi, sahabat-sahabat disebut setelah bermubahalah tu, selalunya mubahalah ni kelaknatan Allah tu, mereka kata pada kebiasaannya Allah akan beri masa dalam tempoh seminggu selalunya. Ini tak ada hadis lah. Kalau tuan-tuan tanya saya, ustaz mana hadis? Tak ada hadis lah. Okey, tetapi kebiasaan ulama salaf dulu sebut, ulama-ulama terdahulu sebut, mereka kata selalunya lepas mubahalah tu dalam tempoh seminggu Allah tunjukkan dia punya bukti dia. Cepatlah seminggu. Maka apa yang terjadi pada Ibnu Arabi, dia ditimpakan buta. Allah Subhanahu Wa Taala tarik penglihatan dia. Okey, Ibnu Hajar tak jadi apa. Kita tahu kisah dia. Hak yang Ibnu Arabi ni jadi buta. Okey, jadi tu mubahalah. Okey, sebab tu saya bila kita belajar bab mubahalah ni, saya nak pesan kat tuan-tuan dan puan-puan, nak pula orang muda lah, jangan nak cepat sangat mubahalah. Okey, ni bukan benda-benda kecil. Yang ni kita minta, kalau saya salah Tuhan laknat saya. Oi, siapa nak doa macam tu? Okey, sebab tu dia dengan orang yang memang nak bermubahalah dengan orang Kristian, okey, bagus. Siapa yang berani buat macam tu sampai tahap keyakinan dia, bagus. Nak bermubahalah dengan orang Buddha ke, orang Hindu ke, maksudnya memang akidah tu memang sah, salah lah. Pagi tadi orang tanya pasal apa? Ajaran Ibu Yati tu kan. Orang gitu nak mubahalah, tu tak apa, boleh lah kata. Memang karut sangat lah. Okey, tapi sekadar benda-benda khilaf, benda-benda furuk, nasihat saya janganlah. Ini benda besar. Okey. Baik, kita tengok kisah ni. Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya jikalau orang Kristian ni masih lagi mempertikaikan baginda berkenaan asal kejadian Nabi Isa alaihi salam, maka Allah suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam bermubahalah dengan mereka. Dan proses mubahalah ni pula macam mana? Bukan Nabi seorang. Okey, kata pengarang ni, Allah menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mengundang keluarga masing-masing, bawa keluarga, sama ada daripada pihaknya ataupun daripada pihak mereka. Maknanya daripada pihak kita belah orang Islam dan juga pihak mereka belah Kristian. Okey, bawa siapa? Bawa anak kamu, bawa isteri kamu, mari sama-sama kita hadir ketika peristiwa mubahalah. Okey, jadi nak menunjukkan apa? Bila bawa anak isteri ni, nak menunjukkan berat. Benda ni bukan kecil-kecil. Tuan-tuan ingat tak masa sejarah kita dulu bila Tun Perak serang Pahang, kan? Saya ingat betul kisah ni sebab dia serang Pahang sampai hati serang negeri kita, kata. Saya ingat sungguh. Bila Tun Perak serang Pahang, dia bawa semua anak isteri tentera tu. Tahu tak kisah ni? Dia bawa. Kenapa dia bawa? Dia kata nak bagi semangat. Kalau hang kalah, anak isteri hang orang ambil. Baik hang lawan betul-betul. dia punya cerita dia gitulah. Jadi sama juga dengan mubahalah ni. Allah Subhanahu Wa Taala suruh baginda Nabi SAW, bukan diri kamu saja, tetapi bawa keluarga kamu sendiri. Nak tunjuk bersungguh tu. Nak bertunjuk kami yakinlah dengan kebenaran Islam ni. Sehingga kan kami doakan, kalau kami ni bohong, kalau kami ni salah, kami doa Allah timpa laknat bukan pada kami saja, tapi pada anak isteri kami pun kena sekali. Nampak kemas lah tu. Nampak gagah lah tu. Okey. Saya ingat ni walaupun dengan akidah bertentangan pun saya tak rasa semua orang mampu kot. Ini memang jiwa kental betul ni. Okey. Kemudian dia kata apa? Dan di dalam ayat ini disebutkan lebih dahulu isteri dan anak Nabi dalam mubahalah bukan diri Nabi, kerana seseorang lebih mengkhawatirkan diri keluarganya daripada dirinya sendiri. Okey. Sebab kita kata ini biasalah, kita nak pula ayah suami ni kita faham.
Hak yang kita risau siapa? Keluarga kita. Okey, kalau kita ni berlapar pun tak apa asalkan dia kenyang. Dia mengutamakan mereka. Jadi dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan yang disebutkan dahulu bukan nabi dulu, tapi disebutkan anak isteri dulu untuk nak menunjukkan perkara ni perkara yang besar. Okey, sampai bawa anak isteri dulu, dan biasanya lazimnya manusia ni dia lebih risaukan anak isteri dia berbanding diri dia. Okey, dia kena mubahlah tak apalah, tapi anak isteri dia jangan. Tapi dalam ayat ni bawa anak isteri dulu. Dia lebih berat kat situ. Baik, hal ini mengandungi pengertian bahawa Nabi Muhammad SAW telah percaya dengan penuh keyakinan bahawa bencana yang tidak dikehendaki sebagai akibat daripada mubahalah itu tidak akan menimpa keluarganya dan juga dirinya. Ayat ini dikenali sebagai ayatul mubahalah. Okey, jadi dalam ayat ni Allah nak tunjuk Nabi SAW nak suruh bawa isteri dia, nak suruh bawa anak dia, tak ada masalah. Sebab apa? Keyakinan baginda Nabi SAW memang dia berada di atas jalan kebenaran. Okey, memang betul, memang takkan salah. Jadi yakin macam tu. Baik. Diriwayatkan bahawa peristiwa mubahalah ni jadi ke tidak? Tu soalan dia. Okey, bila orang Kristian datang berjumpa Nabi daripada Najran, datang berjumpa dengan Nabi, kemudian tanyakan berkenaan Nabi Isa, Nabi dah terang dakwah ni apa semua, lalu mereka tak percaya. Lalu turun ayat Allah Subhanahu Wa Taala kata, kalau mereka masih memperdebatkan kamu berkenaan perkara ni, ajak mereka mubahalah. Okey, jadi peristiwa mubahalah ni kalau sedemikian, kita kata jadi ke tak jadi peristiwa ni? Okey, ini kita tengok. Diriwayatkan daripada Al-Aqib Abdul Masih dan As-Sayyid Al-Aiham, pemimpin Nasrani daripada suku Najran, telah mengunjungi Nabi SAW, dan baginda SAW mengajak mereka bermubahalah. Lalu salah seorang daripada mereka berkata kepada kaumnya, janganlah kamu bermubahalah dengan Muhammad, demi Allah, jikalau dia benar seorang Nabi lalu dia bermubahalah, nescaya kita tidak akan bahagia untuk selamanya dan tidak akan ada generasi yang boleh melanjutkan keturunan kita. Okey, maknanya apa? Dia keyakinan ni, dari sudut keyakinan tu, keyakinan orang Kristian ni pada akidah dia pun tak sekuat keyakinan Nabi kepada akidah yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan pada dia. Okey, sebab mereka pun bila riwayat ni menunjukkan apa? Mereka pun tak pasti hak depan kita ni Nabi ke tak? Dia tak pasti. Okey. Tetapi Nabi SAW pasti Nabi Isa tu bukan Tuhan, pasti. Itu memang akidah yang yakin lah tu. Mereka tu tak pasti. Adakah yang depan kita ni Rasul ataupun tidak? Buatnya kalau dia Rasul, kita mubahalah, mampu kita. Umpamanya macam tu. Okey. Ada juga sebahagian riwayat daripada Bukhari dan Muslim bahawasanya setelah Nabi SAW ajak mereka bermubahalah, riwayat daripada Abu Nuaim daripada Ibnu Abbas, bila Nabi SAW ajak mereka bermubahalah, mereka minta tangguh selama 3 hari. Okey, kenapa mereka minta tangguh secara selama 3 hari? Sebab mereka pun ada jawatan kuasa darurat mereka. Dia pun cari dia punya jawatan kuasa dia. Siapa jawatan kuasa dia? 3 bani, Bani Quraizah, Bani Nadir dan juga Bani Qainuqa. Okey, Bani Quraizah, Bani Nadir dan juga Bani Qainuqa, menunjukkan bahawasanya peristiwa ni kita kata berlaku sebelum daripada 3 Hijrah. Sebab Bani Qainuqa ni kemudiannya terbunuh tak silap saya pada tahun 3 Hijrah. Okey, jadi peristiwa ni sebelum daripada tu. Baik. Mereka minta tangguh 3 hari. Mereka tanya kepada 3 bani ni. Okey, sepanjang kita berkongsi kat sini pun, daripada masjid lama sampai masjid sini, selalu saya cakap kat tuan-tuan dan puan-puan, Yahudi ni zaman Nabi SAW banyak, ingat saya cakap. Tapi paling kurang pun kalau kita tak hafal nama semua pun, paling kurang hafal lah 3 nama ni. Okey, sebab dia banyak. Bani Mustalik pun Yahudi juga. Dekat Khaybar pun Yahudi juga kita kata. Tapi kalau pun kita tak tahu maksudnya struktur Yahudi pada zaman Nabi SAW, paling kurang 3 bani ni hafal lah tuan-tuan. Paling kurang. Okey, supaya bila orang tanya ataupun bila kita, tak payah orang tanya, kita balik ke Allah Subhanahu Wa Taala nanti, takkan dalam keadaan ilmu kita ni cetek,
sampaikan musuh utama Nabi pun kita tak pernah hafal nama dia. Okey, paling kurang hafal 3 nama ni. Tak banyak pun. Bani Quraizah, Bani Nadir dan juga Bani Qainuqa. Okey, kalau nak ikut susunan dia, yang susunan yang saya kira lagi cantik lah. Nak ikut susunan Bani Qainuqa, Bani Nadir, kemudian Bani Quraizah. Okey, itu sebab Bani Quraizah yang terakhir dikeluarkan daripada bandar Madinah. Okey, 3 Bani ini merupakan Bani utama di kalangan Yahudi. Okey, soalan dia. Walaupun ada Bani-Bani lain daripada kalangan orang Yahudi, kenapa 3 Bani ini yang paling selalu disebut dalam sirah Nabi SAW? Itu soalan dia. Banyak lagi Bani-Bani Yahudi, tetapi dalam sirah Nabi, kenapa 3 Bani ini yang paling kerap disebut? Jawabnya, sebab 3 Bani ini adalah kabilah yang besar, sehingga kan mereka mempunyai kekuatan ketenteraan yang perlu dirisaukan lah. Okey, kekuatan ketenteraan mereka bukan sikit-sikit. Mereka punya kebolehan berperang tu bukan sikit-sikit. Kalau kita tengok Bani lain, sebagai contohnya Bani Mustalik, dia ada juga kekuatan tentera, tapi kekuatan tentera dia tak silap saya 100 orang gitu je. Sebab tu bila Nabi kepung Bani Mustalik, Nabi cuma bawa lebih kurang 400 sahabat gitu je, tak ramai pun. Sebab apa? Sebab mereka pun tak besar. Tapi kalau kita tengok Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, mereka ni memang Bani-Bani yang besar, mereka kabilah yang besar, mereka mempunyai pengaruh yang besar, mereka mempunyai wang yang banyak, dan juga gerakan ketenteraan yang kita kata bahayalah. Memang boleh mengancam bandar Madinah. Okey. Jadi Kristian Najran ni, bila mereka diajak bermubahalah oleh Nabi SAW, mereka minta berikan tangguh selama 3 hari. Sebab apa? Mereka nak tanyakan kepada sepupu sepapat mereka, siapa dia? 3 Bani ni. Okey, jadi yang 3 Bani ni pula cakap apa kepada Kristian Najran? Mereka kata, janganlah kamu bermubahalah dengan Muhammad. Okey, mereka kata, jangan kamu bermubahalah dengan Muhammad. Kerana apa? Sebab dia adalah Rasul, ataupun dia adalah Nabi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Taurat. Masya Allah. Okey, ini satu perkara tuan-tuan puan-puan. Benda yang kita tengok, perangai ni sebenarnya nak cakap perangai iblis pun boleh. Okey, manusia yang kufur ni ada 2 jenis. Manusia yang kufur, yang musyrik ni, ataupun bukan manusia jin, sebab iblis daripada jin kan. Kita kata kekufuran ataupun kemusyrikan ni ada 2 jenis. Dua-dua dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya satu Allah sayang, satu Allah benci, tak. Dua-dua dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi salah satunya adalah lebih dibenci daripada yang lainnya. Okey, apa dia tuan-tuan? Kemusyrikan yang pertama, kekufuran yang pertama, dalam keadaan seseorang tu tidak tahu dan tidak yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu musyrik. Okey? Itu musyrik. Dia tak tahu dan dia tak yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Musyrik. Macam contoh orang Hindu. Kita tanya pada orang Hindu, kita tanya Tuhan dia Allah ke? Mampus dia nak sebut Allah tak? Dia sebut tu lah hak yang apa? Tuhan hak ada ni apa, Shiva, apa ni, Brahma, Vishnu, apa semua tu. Dia sebut hak tu lah, Subramaniam ke Padayapa. Saya tak tahu Padayapa tu nama cerita ke, nama Tuhan dia. Tapi kalau kita tanya Tuhan dia, dia jawab hak tu lah. Dia memang ingkar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tanya agama Buddha, siapa Tuhan dia, siapa sembahan dia, barangkali dia kata dia tak tahu terus siapa Tuhan dia. Okey? Jadi dalam keadaan musyrik jenis pertama ni, mereka ingkar ataupun mereka tak tahu ataupun mereka langsung menafikan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Yang tu teruk dah. Tapi yang lebih teruk lagi adalah contoh ataupun macam musyrik Quraisy, umpamanya saya lupa sebut, mereka percaya tak dengan adanya Allah? Mereka percaya. Kes musyrik Quraisy bukan mereka tak percaya Allah tu ada tak. Mereka percaya Allah ada. Tapi masalah dengan musyrik Quraisy, mereka percaya selain daripada Allah ada lagi Tuhan lain yang turut menguruskan alam. Tu masalah musyrik Quraisy. Sebab tu kalau kita tanya budak-budak sekolah lah, okey, apa masalah orang kafir Quraisy? Mereka kata mereka tidak beriman dengan Allah. Tak, salah.
Mereka percaya dengan adanya Allah. Mereka percaya dengan Allah menciptakan. Tetapi mereka tidak percaya satu-satunya Tuhan yang mengurus dan merezekikan alam adalah Allah. Mereka percaya ada Tuhan lain lagi, iaitu Lata, Uzza, Lat dan sebagainya kan. Itu dia punya apa? Dia punya akidah dia. Okey? Itu jenis yang pertama, iaitu musyrik yang sama ada dia menafikan Allah ataupun dia menafikan sebahagian daripada rububiyah dan uluhiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi jenis yang kedua, jenis keingkaran yang kedua, lebih lagi dibenci Allah, iaitu orang yang tahu kebenaran tetapi tidak mahu menerima atas dasar kedegilan. Yang ni lebih teruk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya ingat waktu cuti sebelum PKP itu, saya alhamdulillah sempat balik ke balik ke Kuantan, jumpa mak ayah. Saya punya ayah saya ada pusat pengajian agama lah dekat Kuantan tu. Jadi hari Sabtu sebelum balik tu dia minta, "Lang, boleh tak pagi ni mengajar kelas akidah?" Kata boleh lah, sekadar setengah jam. Sekali sembang, orang ni tanya, orang tu tanya, jadi 2 jam lebih kata. Duk ngajak itu. Kering tekak kata. Jadi salah satu soalan, salah satu benda yang dibincangkan, iblis dia percaya tak dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Saya nak tanya tuan-tuan. Dia percaya tak dengan Allah? Dia tahu. Betul tak? Dia tahu tak Allah Maha Berkuasa? Dia tahu. Dia tahu tak Allah ciptakan dia? Dia tahu. Dia tahu tak Allah ni tidak ada Tuhan yang berhak disembah, tidak ada Tuhan yang berhak ditaati selain Allah. Iblis tahu tak perkara tu? Dia tahu. Kenapa Allah cukup benci pada iblis ni? Sebab dalam pada mana dia tahu, dalam pada mana dia pernah tengok Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tengok kejadian Adam alaihi salam. Dia nampak malaikat, dia nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan macam tu pun enggan dia tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jenis syirik, jenis kesyirikan, jenis keingkaran, jenis kekufuran macam ni lebih teruk daripada orang Hindu yang dia memang tak yakin terus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Iblis dia tahu perkara tu. Jadi apa yang saya nak sebut kat sini, sama macam orang Yahudi. Saya dapat banyak soalan, kenapa orang Yahudi ni Tuhan laknat sungguh-sungguh dia? Sebabkan kerasulan baginda Nabi SAW, mereka tahu perkara tu. Sama macam iblis tahu dengan keesaan Allah. Sama macam iblis tahu selain daripada Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Dia tahu perkara tu. Tapi bila Allah kata usjudu li Adam, sujudlah kamu pada Adam, dia enggan, dia ingkar. Dalam pada mana dia nampak Allah, dia tahu tidak ada Tuhan selain Allah. Dia nampak zat Allah, tapi dalam keadaan macam tu dia ingkar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Yahudi adik-beradiknya iblis. Okey, Yahudi adik-beradik iblis. Tak ada benda baiklah kita boleh belajar daripada apa? Daripada Yahudi ni. Okey, Yahudi adik-beradik iblis. Sebab apa? Sebagaimana iblis tahu Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang satu-satunya selayaknya disembah, ditaati, macam itulah juga orang Yahudi tahu Nabi SAW memang Rasul akhir zaman. Mereka tahu perkara tu. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal baginda Nabi SAW ni sama macam tahap mereka kenal anak mereka. Apa maksud kenal anak? Tuan-tuan, anak kita, ni tanya geng-geng ayah tak tahu lah. Tuan-tuan, setiap, saya nak tanya satu benda. Setiap anak tuan-tuan, tuan-tuan tahu tak tanda lahir dia dekat mana? Tahu tak tanda lahir? Tanda lahir tu kita kata hak yang lahir tu kulit warna lain sikit tu kan. Setiap orang selalunya ada dia punya tanda lahir tu. Selalunya kalau pihak polis, kalau berlaku kematian, contohnya aksiden ke apa kan, contohnya na'udzubillah sebagai contohnya muka pecah, dah tak ada muka, polis akan minta keluarga datang untuk mengecam apa? Mengecam jenazah. Macam mana nak cam jenazah tu kalau dah tak ada muka? Apa jawabnya? Tanda-tanda dekat badan. Okey, mak ayah selalu tahu masa kecil anak saya dia pernah terpotong jari, nak putus doktor jahit balik. Jadi dia ada parut kat jari kanan dia. Mak ayah tahu benda ni. Okey, anak saya yang kedua dia ada tanda lahir dekat pinggang kiri dia. Okey, tanda lahir tu lebih kurang macam peta Semenanjung Malaysia umpamanya. Macam tu lah, ada kat pinggang kiri dia. Anak-anak mak ayah selalu tahu benda ni. Tanda anak-anak dia. Allah Subhanahu Wa Taala nak kata orang Yahudi ni dia kenal tanda Nabi SAW sama macam kita kenal anak-anak kita tu.
Dia tahu Nabi ni ada tanda-tanda dia, muka dia macam mana, salah silah keturunan dia macam mana, mak dia siapa, ayah dia siapa, apa yang dia akan cakap, bahkan khatmun nubuwah. Tahu khatmun nubuwah? Sahabat selalu sebut berkenaan khatmun nubuwah ni, khatam kenabian. Nabi SAW di antara dua bahu dia dekat belakang, dia ada seketul daging yang kecil. Okey, seketul daging ni kata sahabat saiz dia macam telur telur burung. Seketul daging tu dia ada kat tengah-tengah di antara dua bahu dia. Yang mana kata sahabat radhiyallahu anhum, bila baginda berpakaian, maksudnya pakai baju macam kita ni, kita akan nampak seolah-olah bawah baju dia tu, dekat belakang badan dia tu macam ada butang. Okey, kalau macam butang baju kita ni kan, ini terbuka. Kalau butang ni kita tutup, kan nampak macam timbul sikit tu. Kata sahabat, dekat belakang badan Nabi SAW nampak khatmun nubuwah, nampak timbul tu. Orang-orang Yahudi tahu pasal benda ni. Mereka tahu tanda pada badan Nabi tu. Rambutnya macam mana, janggutnya macam mana, badannya macam mana, kulitnya macam mana, khatam kenabiannya macam mana. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Muhammad tu macam kamu kenal anak-anak kamu. Dalam keadaan mereka kenal, mereka tahu Nabi adalah Rasul yang disebutkan dalam Taurat. Dalam keadaan tu pun masih lagi mereka nafikan kenabian baginda Nabi SAW. Sebab tu orang Yahudi memang majoriti cerita dalam Quran adalah kisah orang Yahudi. Okey, kalau tuan-tuan cuba istiqra' Quran, okey, saya anjurkan tuan-tuan dan puan-puan, cuba khatamkan Quran dalam tempoh 10 hari. Okey, cuba khatamkan Quran dalam tempoh 10 hari. Ustaz awak tak sebut PKP itu, banyak sikit masa. Saya pun terlupa nak sebut. Okey. Kalau kita kata Quran ni khatam 10 hari, maknanya sehari berapa juzuk? Berapa juzuk? 3 lah. Quran 30 juzuk. Sehari 3 juzuk. Sehari 3 juzuk, maknanya lebih kurang 60 muka surat baca sehari. Okey. Apa tujuan dia? Tuan-tuan baca daripada kulit ke kulit Quran ni, habiskan dalam masa 10 hari. Lepas dah habis hari ke-10 tu, tutup Quran tu, cuba fikir balik. Sepanjang baca Quran, itu nama dia istiqra'. Istiqra' ni dalam bahasa mudahnya, baca daripada awal sampai habis. Tu istiqra'. Okey, baca semua benda. Okey, bila dah tutup Quran tu, cuba tanya diri sendiri, kisah dalam Quran yang paling banyak saya terbaca dalam Quran daripada kulit ke kulit, kisah siapa? Jawabnya kisah Nabi Musa dan juga orang Yahudi. Itu yang paling banyak. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam dicerita dalam surah Yusuf, tapi dalam surah lain tak cerita dah. Betul tak? Kisah Nabi Nuh alaihissalam ada cerita sikit dekat surah Hud, ada cerita sikit dekat surah Nuh alaihissalam. Kemudian tak ada dah. Tetapi kisah Bani Israel dekat surah Baqarah ada tak? Ada. Dekat surah Ali Imran ada tak? Ada. Dalam surah Al-Fatihah ada tak diisyaratkan? Ada. Dalam surah Al-Ma'idah, lah Al-Ma'idah nama apa pengikut Nabi Isa alaihissalam? Ada diceritakan berkenaan Bani Israel. Malahan di dalam juzuk Amma pun ada tak cerita berkenaan Bani Israel? Pun ada juga. Okey, walaupun tak banyak, macam adalah sikit-sikit kisah Firaun kan ada disebut. Tapi kita kata poinnya adalah kisah yang paling banyak diceritakan adalah kisah Bani Israel. Maknanya apa? Allah Subhanahu Wa Taala memang benci sungguh pada sikap Bani Israel ni. Sebab tu kita ambil masa. Dalam masa macam PKP macam tu, banyak benda kita boleh fikirkan tuan-tuan. Masa kita banyak kan. Bukan saya kata minta PKP sekali lagi, tak lah. Tapi nak cerita, cuba kita muhasabah apa dia sikap orang Yahudi yang Allah benci sangat. Pernah tanya tak soalan asas tu? Okeylah, saya tahulah orang Yahudi tu Allah benci. Pernah tanya tak soalan asas? Kenapa Allah benci sangat tu? Okey, dia punya sebabnya adalah mereka tahu kebenaran. Mereka tahu benda yang betul, tapi masih mereka tolak disebabkan kedegilan mereka. Sama macam iblis, dia tahu berkenaan tauhidnya Allah, tapi dia tolak sebab kedegilan dia. Okey, jadi kat situ boleh kita faham sifat yang paling Allah benci tuan-tuan adalah degil. Okey, itu kita nak kena faham. Sebab tu hati-hatilah kita dalam kita mencari ilmu ni. Sikap yang kita jangan ada sekali sikap degil tuan-tuan. Sikap tak boleh nak nasihat. Sikap saya betul lain semua salah. Hak ni memang payah ni, sikap degil tu.
Okey, itu kita sama-sama kita muhasabah diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita daripada jadi sikap macam Bani Israel ni. Maka mubahalah ni balik kat sini. Mubahalah ni jadi ke tak jadi? Jawabnya tak jadi. Okey, orang Kristian mereka tak jadi mubahalah sebab mereka tak berani, sehingga akhirnya mereka bersetuju untuk membayar jizyah. Jizyah ni berapa kadar dia? Setakat yang saya tahu, wallahu alam, separuh daripada pendapatan dia. Kena bayarkan jizyah pada bandar Madinah. Lalu mereka bersetuju dan mereka minta Nabi SAW utuskan orang yang paling amanah untuk bincang bab ni, dan Nabi lantik Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu an. Okey, jadi tu kisah mubahalah di antara Nabi dengan orang Kristian yang mana tak jadi, dan kira mereka senang cerita menyerah kalah lah, senang cerita. Okey, wallahu alam. Saya ingat sampai situ saja. Kita SOP kita pun kena berhenti betul isyak kan. Wallahu alam. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi. InsyaAllah tak ada arang melintang. Kelas Ahad subuh jalan insyaAllah kelas Talbisul Iblis kita berjalan seperti biasa insyaAllah. Wallahu alam.